قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني. ويقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. وتسن جلسة الاستراحة في الأولى والثالثة من غير المغرب. ويسن التشهد الأول والقعود له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي القنوت. والافتراش في جميع الجلسات والتورك في التشهد الأخير. ويسن فيها نظره إلى موضع الصلاة والخشوع وتدبر القراءة والذكر وتطويل قراءة الركعة الأولى على الثانية ودخولها بنشاط وفراغ القلب وكثرة الدعاء في السجود. Baik, kita sambung masih lagi dalam tajuk sunat-sunat solat. Sambung pada perkataan musannif wa yaqulu bainas sajdataini, dan ia berkata, yakni orang yang solat tu, ia berkata di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini zikir ataupun bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Bila dia baca tu, bila dia duduk tu lah. Sebab tu kata syarah wa yaqulul musalli fil julus bainas sajdataini, dan berkata musalli pada duduk di antara dua sujud, dia baca doa ni Rabbighfirli warhamni sampailah habis. Kerana apa? Lilittiba, kerana kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam doa tu, kalau kita tengok ada 8 lah permintaan kita minta kan. Ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8. Cuma yang ke-8 tu, ibarat wa'fu anni tu, yang tu tak warid dalam hadis kan. Yang waridnya 7 tu lah. Wa'fu anni itu ditambah oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Itu kata syarah wa amma ibaratu wa'fu anni faqad zadaha al-musannifu kal Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi ibarat wa'fu anni itu tambahan daripada musannif seperti mana Imam Ghazali limunasabatiha lima qablaha. Yang tu anak kurang faham lagi ibarat apa yang dimaksudkan limunasabatiha lima qablaha. Kemudian dia kata walam tarik fi riwayatil hadis, dan tidak warid ibarat itu dalam riwayat hadis. Wa tusannu jalsatul istirahah, dan disunatkan duduk istirahah. Duduk istirahah likulli musallin, bagi setiap orang yang solat. Bagi setiap orang yang solat semualah, sama ada orang tu kuat ataupun daripada solat sunat. Boleh jadi orang ingat duduk istirahah tu bagi orang yang maknanya orang yang tak kuat untuk bangun secara terus daripada sujud tu. Dak, walaupun orang tu kuat boleh bangun terus, sunat untuk dia duduk istirahah. Sebab tu kata syarah wa likulli musallin, disunatkan duduk istirahah likulli musallin, bagi tiap-tiap orang yang solat, walau qawiyan, walaupun dia kuat. Au fi naflin, atau pada solat sunat. Solat sunat pun disunat juga untuk dia duduk istirahah, iaitu dia duduk sebelum dia bangkit tu kan, pada rakaat yang pertama dan juga pada rakaat yang ketiga. Kecuali solat maghrib lah. Sebab rakaat ketiga solat maghrib tu solat rakaat yang terakhir.
Sebab tu kata musannif rahimahullah, wa tusannu jalsatul istirahah, disunatkan duduk istirahah fil ula, pada rakaat yang pertama, wasalisati, dan rakaat yang ketiga, min ghairil maghrib, dan rakaat yang tiga selain daripada solat maghrib. Kemudian dia nukilkan kalam al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Majmu'. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fil Majmu', berkata Imam Nawawi di dalam Majmu', wa'lam annahu yanbaghi li kulli ahadin an yuwadhiba ala hadhihi al-jalsah. Dia kata ketahuilah bahwasanya sayogia ataupun sepatutnya, seharusnya bagi tiap-tiap seorang dia muwazabah atau apa maksud dia, ataupun kita kata melazimi duduk istirahah ini. Sebab apa? Kerana lisihhatil ahadithi fiha, kerana lisihhatil, kerana hadis-hadis yang sahih pada duduk istirahah, yang menyebutkan tentang duduk istirahah ni. Wa adamil mu'aridis sahihi laha, dan tidak ada kita kata dalil lain yang sahih yang lawan ataupun yang bercanggah, yang bercanggah dengan hadis-hadis yang menyebutkan tentang duduk istirahah tu. Dan kata Imam Nawawi lagi, wala taghtarra bi kasratil mutasahilina bitarkiha, dan janganlah kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang mengambil ringan ataupun mengambil mudah dengan meninggalkan duduk istirahah ini. Faqad qala Allahu ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kan? Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah aku. Kan? Maka ikutlah aku. Nescaya Allah Taala akan mengasihi kamu dan mengampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Jadi kalau kita kata kita cinta Allah Subhanahu wa taala, kasihkan Allah Subhanahu wa taala, kata saja tak memadalah. Fattabi'uni, kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia jalsatun khafifatun, dan duduk istirahah ini duduk yang ringan saja, duduk yang kata sekejap sahaja. Qadra aqallil julus bainas sajdatain, kadar dia kadar sekurang-kurang duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu rukun. Kadar sekurang-kurang dia kadar subhanallah. Kan? Kadar sekurang-kurang duduk antara dua sujud, kadar tumakninah. Betul tak? 2 saat lah kita katakan. Jadi duduk duduk sebelum bangkit tu, kita duduk dulu tu. Duduk dia kadar tu je lah. Kan? Duduk kadar subhanallah sahaja. Sekurang kadar dia duduk kadar sekurang-kurang duduk antara dua sujud, ataupun mudah kata duduk kadar subhanallah. Bangun, duduk sat, lepas tu naik terus. Sat je. Tak perlu lama-lama. Kalau dia lama-lama, dia memperpanjangkan duduk istirahah tu, hukum dia makruh. Kan? Hukum dia makruh. Fa in zada ala zalika kuriha. Kalau dia lebihkan kadar masa duduk tu lebih daripada kadar subhanallah, makruh, hukum dia kuriha. Lepas tu kalau dia lebihkan lagi, lebih yang yang kita kata panjang sangat, sampai kadar yang membatalkan duduk antara dua sujud, adakah batal solat dia? Jadi kena faham, kena ingat balik masalah duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud sekurang-kurangnya ada kadar subhanallah. Kan? Duduk antara dua sujud.
Itu sekurang-kurangnya lah ada kadar subhanallah. Yang eloknya lagi kita baca doa yang kita baca tadi lah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau dia panjangkan lagi batal tak? Kalau dia panjangkan lagi daripada bacaan yang warid tu sampai melebihi kadar sekurang-kurang tasyahud, maka batal dia punya batal dia punya solat. Kalau dia panjangkan tu dalam keadaan dia tahu dan sengaja. Jadi duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud. Kita kira kadar bacaan yang warid tu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Berapa lama kadar masa dia? Lepas tu kita kira kadar masa duduk antara kita kira kadar masa sekurang-kurang tasyahud. Kan? Kadar masa sekurang-kurang tasyahud tu. At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadar sekurang-kurang tu bukan kadar tasyahud yang paling yang sempurna tu, sekurang-kurang tasyahud. Jadi kita gabungkan dua masa tu. Masa bacaan duduk antara dua sujud yang warid dan masa sekurang-kurang tasyahud. Kita gabungkan. Katalah dapat 30 saat. Kan, ataupun 40 saat. 30 saat lah. Mudah kata kan. Jadi kalau duduk antara dua sujud tu, kita kita panjangkan duduk tu lebih daripada kadar masa tu, maka batal lah solat. Kan? Batal lah solat. Jadi kat sini masalah duduk istirahah ni, kan, kadar dia subhanallah tu je. Kadar sekurang-kurang duduk antara dua sujud kadar subhanallah. Kalau dia lebih daripada kadar tu makruh. Tapi kalau dia lebih lagi sampai kepada kadar masa yang membatalkan duduk antara dua sujud tu, adakah hukum dia makruh ataupun batal solat juga? Di sini khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Romli. Kan? Dia kata fa in balagat ma yubtilul julusa bainas sajdataini. Jika sampai balagat sini nampak merujuk kepada boleh kita pada jilsah tu lah. Jilsah yang zaidah tu, ataupun kita kata az-ziyadah. Maka jika sampai duduk dia tu, kadar masa duduk dia tu, duduk jilsah istirahah tu, sampai kepada ma yubtilul julus, iaitu sampai kepada kadar masa yang membatalkan duduk antara dua sujud. Kadar masa yang duduk antara dua sujud. Dua sujud tadi kita kira kadar apa? Kadar bacaan yang warid duduk antara dua sujud dan kadar tasyahud. Cuma sekarang ni dekat jalsah istirahah, adakah bacaan yang warid? Tak ada kan? Kadar subhanallah je kan? Okey, kadar subhanallah je lah. Jadi kita tak ambil kira kat sini. Yang bacaan Rabbighfirli tu kita tak ambil kira. Kita ambil kiraan masa sekurang-kurang tasyahud. Jadi kalau selepas berlalu masa kadar subhanallah pada duduk istirahah dan kita lebihkan duduk kita tu lebih daripada kadar sekurang-kurang tasyahud, maka di situ berlaku khilaf antara Ibnu Hajar dan juga Romli. Kata Imam Ibnu Hajar, batalat salatuhu inda Ibnu Hajar. Batal solatnya di sisi Ibnu Hajar. Wa khalafahu Romli faqala bil karahati faqat. Dan Imam Romli dia mukhalafah akan Ibnu Hajar. Dia menyalahi Ibnu Hajar. Dia berkata dengan karahah, dengan hukum makruh sahaja. Dia faham ibarat tu kan? Fa in balaghat ma yubtilul julus bainas sajdatain. Cuma dekat al-julus bainas sajdatain kita akan kira zikir yang warid pada duduk antara dua sujud tu dan dengan sekurang-kurang tasyahud. Tapi kat sini tak ada zikir yang warid kan? Jadi kat sini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita hanya kira sekurang-kurang
tasyahud tu sahaja. Jadi kalau lebih daripada kadar subhanallah tu, kita lebihkan lagi sampai melebihi kadar sekurang-kurang tasyahud, maka ada khilaf tentang solat orang tu lah, sama ada batal ataupun makruh. Di sisi Ibn Hajar batal, di sisi Ramli makruh. Jadi elokkanlah, kan? Cukup duduk saja naik. Wa takunu, sambung lagi, wa takunu jalsatul istirahah ba'da kulli sujudin tsanin yaqubuhu qiyamun. Dan adalah duduk istirahat itu selepas tiap-tiap sujud yang kedua. Yang mengiringi sujud kedua itu qiyam. Tiap-tiap sujud yang kedua, yang mana selepas sujud yang kedua tu kita akan qiyam, kita akan bangun. Kita akan bangun. Jadi yang mana selepas sujud yang kedua tu tidak ada qiyam, selepas tu maka tidak ada duduk istirahat lah, kan, pada rakaat yang kedua dan juga pada rakaat yang terakhir. Jadi pada rakaat yang kedua ada duduk tasyahud awal, jadi tidak adalah duduk istirahat. Dan pada rakaat yang terakhir, sama ada pada rakaat yang keempat atau pada rakaat yang keempat, solat Zuhur, Asar dan juga Isyak, ataupun pada rakaat ketiga solat Maghrib, atau pada rakaat yang kedua solat subuh, kan. Sebab tu ana cakap pada rakaat terakhir. Di rakaat terakhir tu tak ada dah qiyam, yang ada tasyahud akhir. Fatusannu fil ula wasalisah, dan disunatkan jalsah istirahat tu pada rakaat yang pertama dan ketiga. Indal qiyam min sujudihima ats-tsani, ketika bangun daripada sujud, daripada sujud rakaat pertama dan ketiga tu, bangun daripada sujud yang kedua daripada rakaat yang pertama dan rakaat yang ketiga. Min ghairil maghrib, selain daripada maghrib, li'anna raka'atahu tsalitsah yaqubuha julusut tasyahhudil akhir. Selain daripada solat maghrib, kerana rakaat maghrib yang ketiga itu selepasnya adalah duduk tasyahud akhir. Wala tustahabbu jalsatul istirahah akiba sujudit tilawah likauniha lam tarid fihi. Yani kadang-kadang orang tanya juga, bila kita turun sujud tilawah, kan, contohnya hari Jumaat, orang duk baca surah Sajadah tu, sampai ayat ke-15 tu kita turun sujud, kan. Lepas tu kita nak naik balik, nak sambung balik bacaan ayat ke-16. Jadi waktu nak naik balik tu, adakah sunat kita duduk istirahat ataupun tak disunatkan? Jadi jawab dia tidak disunatkan lah. Tu yang disebut ni, wala tustahabbu jalsatul istirahah akiba sujudit tilawah. Tidak disunatkan duduk istirahat selepas sujud tilawah, kan. Likauniha lam tarid fihi, kerana keadaan duduk istirahat itu tidak warid padanya pada sujud tilawah. Jadi terus naik jelah, terus bangkit je tanpa kita duduk istirahat. Kemudian kata musannif lagi, wa yusannu, dan disunatkan fi shalah, di dalam solat, at-tasyahhudul awwalu, tasyahud awal, wal qu'udu lahu, dan duduk untuk tasyahud awal, was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya, iaitu pada tasyahud awal, dan wa fil qunut, dan juga pada qunut. Fihi yakni fi tasyahud al-awwal. Begitu juga kata syarah tambah lagi, was-salatu 'alal ali fi tasyahhudil akhir, dan berselawat ke atas ahli keluarga Nabi pada tasyahud akhir pun disunatkan juga. Wa kullu hadhihi sunan min ab'adis solah, dan semua sunat-sunat ini yang disebutkan ni, kan, tasyahud awal, duduk tu tasyahud awal, selawat atas Nabi pada tasyahud awal, dan juga selawat atas Nabi pada kunut, dan selawat atas ahli keluarga pada tasyahud akhir, semua ni daripada min ab'adis solah, daripada sunat-sunat ab'ad. Wa sayatil kalamu ala hukmi tarkiha fi fasli sujudi sahwi, dan akan datang perbicaraan tentang hukum meninggalkan sunat-sunat ab'ad ni
pada fasal sujud sahwi. Nanti itu kita akan bincang di sanalah. Kemudian wa yusannu al-iftirashu fi jami'il jalasati, dan disunatkan iftirash, ataupun kita panggil duduk iftirash lah, pada semua jalasat, pada semua tempat duduk, pada tempat yang ada duduk lah dalam solat kan, disunatkan iftirash, kecuali duduk tasyahud akhir lah, waktu tu tawarruk lagi dia akan sebut. Lepas tu dalam syarah tu tak ada apa pun, cuma dia sebut kaifiat ataupun cara duduk iftirash. Dia kata wa huwa an yajlisal musalli ala ka'bi yusrahu, iaitu orang yang solat duduk di atas ka'ab. Apa dia ka'ab? Apa ni maksudnya sama? Bukul lali kan. Bukul lali kaki kiri dia. Ja'ilan zahraha lil ardi, dan dia jadikan dia punya zahar kan, dia punya bahagian zahir kaki dia tu, bukan batin tapak kaki, bahagian atas tu dia jadikan dia apa ni, ke bumi. Wayamsi qadamul yumna, dan dia apa ni tegakkan kaki kanan dia. Wa yad'a butuna asabi'iha 'alal ard, dan dia meletakkan batin jari-jari kaki dia tu apa ni di atas bumi lah kan, dia akan buat macam tu lah kaki dia tu. Kenapa dinamakan duduk ni iftirash? Iftirash ni maksud dia hampar, menghamparkan. Jadi dinamakan duduk ni duduk iftirash, wa summiya bidzalika li anna al-musalliya yaftarishu fihi rijlahu. Dinamakan dengan demikian, nama demikian kerana orang yang solat dia menghamparkan pada duduknya itu, dia menghamparkan kakinya. Kat mana tempat iftirash ni, duduk iftirash? Wa mahallul iftirash fi kulli julusin la yaqubuhu salam, pada tiap-tiap duduk yang tidak mengiringi salam. Duduk yang tak ada salam selepas dia, kita akan duduk iftirash kan. Jadi duduk antara duduk antara dua sujud, selepas tu kita akan bagi salam ke? Tak, selepas tu kita akan sujud kan. Ataupun duduk istirahah, kita akan bagi salam ke lepas tu? Tak, kita akan naik. Jadi kita akan duduk iftirash. Jadi duduk tasyahud awal, kita akan bagi salam ke lepas tu? Tak juga, jadi kita akan duduk iftirash. Begitu juga pada rakaat-rakaat yang lain lah, yang selepasnya tidak ada salam. Sebab tu kalau kita sujud sahwi kan 2 kali kan. Jadi bila kita sujud kali pertama, lepas tu kita nak naik tu, bukan, rakaat keempat kita ada tinggal sunat ab'ad kan. Jadi kita nak baca tasyahud akhir kan, kita nak baca tasyahud akhir. Jadi lepas tasyahud akhir tu, sekali kita nak buat sujud sahwi, betul tak? Sebab kita tinggal sunat ab'ad, jadi disunatkan untuk kita buat sujud sahwi. Jadi waktu kita bangkit daripada sujud yang kedua, rakaat yang keempat tu, kita nak duduk macam mana? Kita nak duduk tawarruk ke? Kita nak duduk iftirash? Jawabnya kita duduk iftirash. Sebab apa? Sebab apa ni, selepas kita baca tasyahud akhir tu, kita tak nak bagi salam, kita nak sujud. Tak. Jadi waktu duduk tasyahud akhir tu, kalau kita nak buat sujud sahwi, kita tak duduk tawarruk, kita akan duduk iftirash. Lepas tu kita pun sujud sekali, lepas tu bangkit, kita duduk iftirash lagi. Lepas tu kita sujud sekali lagi, lepas tu kita bangkit, barulah kita duduk tawarruk, sebab selepasnya ada salam. Kemudian wa yusannu tawarruku fi tasyahhudil akhir, dan disunatkan tawarruk, duduk tawarruk pada tasyahud akhir, alladhi yaqubuhu salam, pada tasyahud akhir yang mengiringi salam, yang mengiringi akan tasyahud akhir itu salam. Jadi kalau tasyahud akhir kan, tasyahud akhir yang selepas dia tidak ada salam lagi, adakah tasyahud akhir selepas tak ada salam? Tadi itulah masalah anda sebut tu. Selepas dia tu ada sujud sahwi, maka waktu tu kita tidak duduk tawarruk. Sebab dia tawarruk ni pada tasyahud akhir yang selepas dia ada salam. Kalau tasyahud akhir tapi selepas dia tu tak ada salam lagi, tapi ada sujud sahwi, maka kita akan duduk
iftirash pada tasyahud akhir tersebut. Lepas sujud yang kedua daripada sujud sahwi tu baru kita duduk tawarruk. Lepas tu dia sebut kaifiat lah. Wa huwa kaifiat cara duduk tawarruk. Wa huwa an yukhrijal musalli rijlahu yasar min jihati yaminihi. Apa ni, orang yang solat tu dia keluarkan kaki kiri dia daripada arah kanan. Kan? Semua pun makruh kan. Duduk tasyahud akhir tu. Jadi dia keluarkan kaki kiri dia arah kanan, wa yulsiqa warikahu bil ard, dan dia menempelkan dia punya punggung dia di bumi. Kan, dia duduk atas bumi lah. Wa amma idza kana habis situ ya. Wa amma idza kana tasyahhudul akhir la yaqubuhu salam ka an kana alaihi sujudu sahwin fala yusannu lahu tawarruk bal al-iftirash. Ni kita dah sebut tadi. Kan, adapun apabila tasyahud akhir tu tidak mengiringinya salam, selepas dia tidak ada salam lagi, seperti ada sujud sahwi atasnya, maka tidak disunatkan baginya tawarruk, bahkan disunatkan iftirash. Kemudian dia datangkan dalil bagi duduk iftirash dan juga tawarruk, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Humaid As-Sa'idi. Wa dalilul iftirash wa tawarruki hadithu Abi Humaid As-Sa'idi alladhi yasifu fihi salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Humaid ni dia menyifatkan dalam hadis tersebut salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, yani wa fil hadis, dia sebut fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi yusra. Apabila Rasulullah duduk pada dua rakaat lah, pada rakaat yang kedua tu, Rasulullah duduk di atas kaki kiri dia. Ni duduk iftirash. Wa nasaba al-yumna, dan ditegakkan kaki kanan. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, apabila Rasulullah duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra, dia takdimkan kaki kiri dia tu. Tadilah kita sebut tadi, dia keluarkan kaki kiri dia ke arah kanan dan dia tegakkan kaki kanan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan dia duduk di atas tempat duduk dia, duduk atas bumi. Sambung lagi sunat-sunat solat. Wa yusannu fiha ay as-salah, dan disunatkan padanya, yakni pada solat. Nazaruhu, dhamir tu merujuk kepada siapa? Al-musalli. Nazaruhu ay nazarul musalli ila mawdi'i sujudihi. Disunatkan pada solat orang yang solat melihat kepada tempat sujudnya. Pada semua solat ke? Ya, fi jami'i solatihi. Kepada kesemua solat dia, daripada awal sampai ke akhir, kecuali satu tempat yang dia akan kecualikan sekali. Solat jenazah, kata syarah, walau solata janazatin, walaupun solat tu solat jenazah. Jadi bukan tengok ke tempat tengok tempat sujud. Walau indal Ka'bah alal mu'tamad. Kalau orang tanya, kalau pergi Mekah kan, Kaabah duduk depan mata. Jadi adakah disunatkan untuk kita memandang Kaabah ataupun pandang tempat sujud? Jadi dalam pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, walau indal Ka'bah alal mu'tamad, walaupun di sisi Kaabah atas pendapat yang mu'tamad, yakni tidak disunatkan untuk dia melihat kepada Kaabah. Bahkan yang disunatkan dia melihat kepada tempat sujud. Illa Allah. Ini pengecualian lah. Kecuali ketika dia menyebut illallah. Fi tasyahud, pada tasyahud. Waktu dia sebut illa tu, kan, sebut huruf hamzah tu, waktu tu mata dia memandang kepada tangan dia, pada jari dia, jari telunjuk. Waktu tu dia pandang jari telunjuk. Illa inda illallah fi tasyahud fayanzuru nadban ila musabbihatihi. Maka dia sunat dia melihat kepada jari telunjuk dia tu yang dia angkat. Waktu illallah tu kan dia akan angkat jari dia. Dia nak pandang sampai bila tu? Ila an yaquma fi tasyahhudil awal, sehingga dia bangun daripada tasyahud awal. Itu kalau tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir, ila an yusallima fi tasyahhudil akhir, ataupun sehingga dia bagi salam pada tasyahud akhir. Jadi sampai habis dia memandang kepada
kepada jari dia tu. Kemudian wa yusannu al-khusyu'u fi solah, dan disunatkan khusyuk di dalam solat liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman. Siapa dia orang yang beriman? Allazina hum fi solatihim khashi'un, iaitu mereka-mereka yang khusyuk mereka itu di dalam solat mereka. Ini pujian kepada orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ni apa? Wal khusyuk huwa hudurul qalbi wa sukunul jawarih, iaitu hadir hati dia, kan? Hati dia tak liang, duk fikir ataupun meraya-raya tempat lain, kan? Dan juga tenang dia punya anggota dia, kan? Wa huwa ruhus solat wa hammu fiha, dan itulah roh solat. Khusyuk adalah roh solat, dan yang paling penting sekali apa yang paling penting sekali dalam solat. Wa kaunul khusyu'i sunnatan huwal mu'tamad, dan keadaan khusyuk itu merupakan satu sunat adalah pendapat yang mu'tamad. Wa hunaka wajhun bi annahu syartun li sihhati solat, dan di sana ada wajah, ada pandangan yang syarat itu adalah khusyuk itu adalah syarat untuk sah solat. Pendapat mu'tamadnya tidak disyaratkan. Tapi yang kata syarat li sihhati solat itu pun, kata ulama, syartun fi ba'dihha wa in qallala fi kulliha, iaitu syarat pada sebahagian solat, walaupun pada sedikit daripada bahagian solat tu. La fi kulliha, bukan pada kesemua solat. Yang anda pernah dengar daripada Syekh Muhammad ulama kata pada takbiratul ihram tu. Pada takbiratul ihram tu, bila kita nak niat tu, kan? Kena pada ketika tu. Jadi kalau pada ketika tu pun lalai agak, tak tahu nak kata, kan? Dia tengah nak niat masuk solat tu. Jadi pendapat muktamadnya sunat lah, bukannya syarat, kan, untuk sah solat. Wa yusannu tadabburul qiraati wa dzikri, dan disunatkan tadabbur, bacaan dan juga zikir-zikir yang dibaca dalam solat, iaitu ta'ammulu ma'aniha ijmalan la tafsilan li'annahu yashghaluhu amma huwa bisadadih, iaitu dia memerhatikan makna-makna bacaan dan zikir itu secara ijmal, secara umum, bukannya secara terperinci satu-satu dengan ada kisahnya dalam tu apa semua, kan? Dekat satu kalimat apa semua tu makna dia. Bukannya dengan cara macam tu. Sebab ta'amul ma'ani dia secara tafsir itu yashghaluhu, akan menyibukkan dia, li'anna ta'ammula ma'anihi ma tafsilan yashghaluhu amma huwa bisadadih. Itu akan memikirkan makna-makna bacaan dan zikir secara tafsir, secara detail, secara terperinci, itu akan menyibukkan dia daripada apa yang dia tengah berhadap sekarang ni lah. Apa yang dia tengah buat tu, dia tengah solat, kan? Tanbihun, satu penjagaan, la yusabu ala zikri illa bi ma'rifati ma'nahu walau bi wajhin idh la muta'abbada bi lafzihi illa al-Quran lakin la yakmulu thawabu illa bi ma'rifati ma'nah. Ini satu perhatian lah yang perlu kita ambil perhatian, ambil cakna, iaitu zikir-zikir yang kita lafazkan, kan? Kata ulama, tidak diganjari pahala kecuali dengan kita mengetahui makna zikir tersebut, walaupun daripada satu wajah ataupun satu sudut yang tertentu, bukannya secara tafsil, secara terperinci. Contohnya, macam kita tahu subhanallah itu zikir menyucikan Allah Ta'ala. Alhamdulillah itu puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar itu membesarkan Allah Ta'ala, kan? Cukup kadar tu, bukannya kita tak tahu langsung makna subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bukannya sekadar kita sebut saja tanpa kita faham, tanpa kita memahami satu pun daripada makna daripada makna zikir-zikir yang disebutkan.
Dalam taklid itu pun disebutkan bi an ya'rifa anna fit tasbih wa tahmid wa nahwihima ta'ziman lillah wa sana'an alaih. Dia berbeza dengan Quran. Quran dia itu khususiat adalah keistimewaan yang ada pada Al-Quran, yang mana membaca lafaz-lafaznya itu dikira sebagai ibadat walaupun tidak memahami makna. Cuma tak sempurnalah pahala dia tu, kan? Tak sempurnalah pahala dia nak dibandingkan dengan orang yang membaca dan mengetahui makna. Itu kata dia, la yusabu ala zikri, tidak diberi pahala atas zikir illa bima'rifati ma'nahu, kecuali dengan mengetahui maknanya, walau biwajhin, walaupun dengan satu wajah sekalipun. Illa muta'abbada bilafzi, tidak ada sesuatu yang dibilang ibadat ataupun dikira sebagai ibadat dengan lafaz dia illa al-Quran, kecuali Quran. Lakin la yakmulu sawabu, tapi tidak sempurna pahalanya illa bima'rifati ma'nahu, tidak sempurna pahala baca Quran tu kecuali dengan mengetahui maknanya. Kemudian kata musannif lagi, wa yusannu tatwilu qira'ati rak'atil ula ala qira'ati rak'atis tsaniyah, disunatkan memanjangkan bacaan rakaat pertama di atas bacaan rakaat yang kedua. Li hadisi Abi Qatadah al-mutaqaddim, ini kerana berdasarkan hadis Abi Qatadah yang telah lalu sebut. Itu kena tengok belakang baliklah. Wa fihi, dan padanya, pada hadis tersebut disebutkan Nabi SAW, Nabi yutawwilu wa yutawwilu rak'atal ula minaz zuhri wa yuqassiru tsaniyah, Rasulullah memanjangkan rakaat pertama daripada solat zuhur dan memendekkan rakaat yang kedua. Sebab apa? Antara ilahnya wali anna nasyata fi rak'atil ula yakunu akthar, kerana nasyat, apa dia? Makna nasyat dia apa? Kecergasan. Dia cergah, apa ni, aktif, cergas pada rakaat yang pertama itu lebih banyaklah, kan? Lebih banyak berbanding rakaat kedua. Macam orang bermula-mula ngaji ya, kan? Semangat. Permulaan tu semangat. Lepas tu minit 10 minit lepas tu kan, 10 minit kedua tu dah kurang dah, kan? Kurang, lepas tu dia mula dah berpindah ke alam ghaib. Dia berat sangat masuk ilmu banyak kan. Tunduk tidur. Baik. Naam, ma warada tatwilu tsaniyah 'ala al-ula uttubi'a kama fi salatil Jumaah. Okey. Jadi secara umumnya rakaat pertama disunatkan kita membaca ayat yang lebih panjang daripada rakaat kedua. Kecuali pada tempat-tempat ataupun solat-solat yang warid Nabi panjangkan bacaan pada rakaat kedua daripada rakaat pertama. Seperti solat Jumaat. Kan? Rasulullah baca sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama dan al-ghasyiyah rakaat kedua. Jadi al-ghasyiyah tu lebih panjang. Jadi apa yang warid macam tu kita ikut. Kan? Jadi yang jadi imam usahakanlah kan baca sabbihisma rabbikal a'la ni kan dengan al-ghasyiyah. Biasanya orang tinggal lah. Dia pergi panjang kat khutbah, tapi dekat bacaan tu dia pergi pendek kan. Jadi berlaku mukhalafah sunnah Nabi SAW. Ya salah, kita dah tinggal hak sunnah tu, kita buat sunnah sendiri ya. Kan? Naam, kata dia, ma warada tatwilu sanih 'ala al-ula uttubi'a. Tetapi apa yang warid memanjangkan rakaat kedua atas rakaat yang pertama uttubi'a diikuti. Kama fi salatil Jumaah, seperti mana pada solat Jumaat, fa innahu yaqra'u fiha sabbihisma rabbikal a'la wa fil ula wal ghasyiyah fis tsaniyah. Maka sesungguhnya ia membaca padanya pada solat Jumaat itu pada rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la dan pada rakaat kedua al ghasyiyah
Jadi rakaat yang kedua tu lebih panjang. Dan disunatkan juga wa dukhuluha binasyatin. Sunat dia masuk dalam solat itu dengan cergas lah, bukannya dengan sifat malah, dengan malah, letih, lesu ataupun berlengah-lengah kan. Dia kena masuk dengan semangat lah, dengan cergas. Kenapa ni? Sunat masuk dengan nasyat. Kerana li'anna Allah Ta'ala dhammal munafiqin biqaulihi, kerana Allah Ta'ala mencela orang-orang munafik dengan firman-Nya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila orang-orang munafik ini bangkit kepada solat, mereka bangkit dalam keadaan malas. Jadi wal kasatu wal futur an syai' wat tawani fihi wa huwa diddun nasyat. Jadi kasal, futur, letih, lesu kan, letih ataupun lesu daripada sesuatu dan berlengah-lengah padanya. Dia lawan bagi perkataan nasyat. Jadi Nabi ajak kita doakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita minta jauh daripada sifat malah. Wa dukhuluha bi faraghil qalbin, dan disunatkan juga dia masuk dalam solat dengan kosong hati. Kan, kosong hati dia min jami'i syawaril, walau di niyatan, daripada perkara-perkara yang mengganggu dia lah, yang mengganggu solat dia, walaupun perkara-perkara agama. Sekarang ni dia fokus dekat solat dia. Contohlah ada masalah fiqh ke apa ke, pertanyaan orang tu berkaitan dengan agama tu kan, tapi hak tu tetap tepi sat. Tapi setan tu macam tu lah. Dia pun nak ganggu orang pun dia pandai juga, dia tengok orang. Orang ni ngaji agama ni cara agama lah. Kalau dia nak pergi hasut benda-benda lain tu, mungkin kita tak terfikir kan, kita tak mau tertolak tepi kan. Buat bagi teringat masalah fiqh ke apa ke. Yang menyebabkan kita ni hilang fokus kita pada perkara utama yang kita sedang buat sekarang, iaitu solat. Jadi kena kosongkan hati kita daripada semua itulah perkara-perkara yang mengganggu. Li'anna zalika, kerana yang demikian itu masuk dalam solat dengan kosong hati itu, a'wanu 'alal hudur fi solat. Dia kita kata dia sangat-sangat membantu, sangat-sangat membantu, bahasa mudah kita katanya membantu untuk kita hadir di dalam solat. Di sini a'wan 'alal hudur, bantu atas hadir di dalam solat. Kemudian dia kata fal adabu alla yashtaghila fi solah illa fi ma'na ma yaquluhu min qira'atin aw dhikrin aw du'a. Dan adabnya itu adab dalam solat, orang yang solat itu tidak menyibukkan diri dia di dalam solat itu kecuali pada makna apa yang ia ucapkan. Ini makna perkataan yang ia ucapkan daripada bacaan Quran ataupun zikir ataupun doa. Itulah adab dia kan. Dalam solat kita fokus kepada hak tu, bacaan yang kita baca dalam solat, sama ada bacaan Quran ataupun zikir ataupun doa. Benda-benda lain hak tu ketepikan dulu kan. Kita tekan button stop sat lah kan, tutup sat lain-lain tu. Ya, mudah-mudahan kita dikurniakanlah khusyuk di dalam solat dan juga hadir hati kita ni kan. Sikit lagi insya-Allah. Dan Aisyah. Wa kasratud du'a fi sujud li khabari Muslim, dan disunatkan memperbanyakkan doa pada sujud kerana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Paling hampir keadaan hamba daripada Tuhan itu iaitu ketika mana dia sedang bersujud. Oleh itu perbanyakkanlah doa. Diperbanyakkan doa. Dan disunatkan juga doa, kata syarah, ketika rukuk. Wa yusannu aidan ad-du'a fi rukuk. Di rukuk pun disunatkan juga kita berdoa. Walakinnahu fi sujudi afdal wa ad'a lil qabul. Tapi pada doa pada sujud itu lebih afdal
dan lebih apa nak terjemah, ad'a lil qabul, lebih apa, lebih mendorong ataupun lebih lebih cepat dikabulkan ke. Apa terjemahlah mana yang sesuai kat situ kan. Wallahu taala a'lam. Itu sunat-sunat dalam solat yang disebutkan oleh pengarang lah. Jadi banyak lagi kan. Dan ini antaranya lah. Jadi kita cubalah untuk beramal dengan sunat-sunat dalam solat ni. Kan bagi kita semakin hari ada pembaikan ataupun tambah baik ibadat yang kita buat. Bukan sama aja macam dulu kan. Jadi ada banyak lagi doa-doa, zikir-zikir pada sujud dan juga rukuk. Itu boleh lihat kepada kitab Al-Azkar Imam Nawawi dah kumpulkan dah. Boleh hafal dan baca. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita sambung pada fasal wa tabtulus solah bil kalamin katsir. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.